Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita dapat berjumpa lagi dalam satu sesi. Kita akan cuba buat mungkin setengah jam ataupun 45 minit ikut keadaan sekarang tuan-tuan dan puan. Sebab apa yang saya cakap ni adalah berhubung kait dengan salah satu tool yang digunakan di dalam coaching. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang dapat mendapat lihat video saya ini. Semoga yang dapat melihat tolong maklum kepada saya sama ada tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas, gambar dengan jelas dan sebagainya. Sebab di tempat saya sekarang ni hujan dah makin lebat. Jadi tengoklah kita sekatnya cuaca membenarkan, insyaAllah kita akan cakap sekat kemampuan. Sebab kami sedang hujan lebat di sini, guruh tak hujan. Jadi terima kasih kepada sahabat kita. Saya tengok ada Facebook Cik Hanan Ismail, dan dia kata Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ahmad Hanan. Terima kasih Cik Hanan berita suara jelas, gambar jelas. Alhamdulillah, syukur. Cik Hanan daripada mana ni? Daripada Kuala Lumpur ke daripada Johor? Tolong maklum saya sikit. Kita dapati kadang-kadang saya tak dapat feedback. Suara jelas tak jelas saya cakap dekat 10 minit. Baru saya dapati bahawa suara tak jelas. Terima kasih atas begitu pantas tepat yang diberi maklumat kepada saya bahawa suara gambar jelas. Terima kasih Cik Hanan daripada Johor. Terima kasih. Jadi saya ingat nanti Cik Hanan pun ada juga buat permohonan. InsyaAllah petang ni tuan-tuan dan perempuan akan mendapat password lah. Inilah saya close lah. Nanti petang sikit tuan-tuan akan dapat lah password. Selamat datang Cikgu Jinggo. Selamat datang Cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingat cikgu ada di Kuala Lumpur. Sebenarnya Kuala Lumpur suara dengar dengan jelas, gambar pun dengan jelas. Saya harap boleh dengar dan suara dengan gambar dengan jelas, insyaAllah. Tapi walaupun saya harap insyaAllah semua boleh dengar. Sekarang ni sini tengah guruh bagi hitungnya kuat. Jadi saya minta kalau line tak ada apa, kita boleh buat cakapan lebih kurang 40 minit. Ikut Cikgu Jenggo kata KL hujan lebat. Alhamdulillah. Cikgu, hujan lebat di Kuala Lumpur. Terima kasih maklumat. Johor hujan. Johor tak hujan, tapi suara dengar jelas juga. Cikgu Jenggo pun dengar suara saya ingat dengan jelas kan. Alhamdulillah. Hari ini kita nak cakap salah satu tool yang digunakan pakai dalam coaching. Dan tool ni semua dia guna ikut kaedah dalam keadaan suasana antara interaksi antara kita coach dan klien kita coach. Jadi saya ucapkan terima kasih lah yang mana boleh masuk Cik Hana. Dan penggunaannya tertakluk pada ketika dan masa tertentu. Kita menggunakan satu teknik dia panggil frames ataupun bagaimana power atau kuasa frame membantu seseorang buat coaching. Saya menerang sikit sebenarnya apa itu frame. Frame ni kalau kita ikut maksud dia ialah sesuatu cara dia kata mental structure, right? Frame itu mental structure ataupun itu structure yang memudahkan dan secara tak langsung menjadi satu panduan, guide untuk kita memahami dalam keadaan suasana yang kompleks, reality. Iaitu kita bila guna frame ni kita boleh memahami suasana yang kita ada berinteraksi dengan pelanggan kita, klien kita, coach kita. Jadi sebagai satu panduan untuk memahami keadaan kompleks, reality. Kadang-kadang kita tak faham apa dia cakap, kadang kita tak berjelas. Maka sinilah terletaknya framings. Nanti saya terang lagi. Hari ini kita seringkas saja. Kemudian daripada sinilah bagaimana seseorang yang bercakap tu melihat dunia dia. Dia melihat daripada sudut frame. Kalau kita punya frame halal sini, maka sinilah dunia kita, pandangan kita. Kalau kita punya frame ke atas, maka ke ataslah pandangan kita. Itu dia frame. Frame ni sebab tu dia ada berbagai frame. Dia panggil multiple frame dan sebagainya. Dan kadang-kadang frame ni juga, dia juga yang boleh
orang kata melimitkan atau menghadkan atau orang kata memperkecilkan kita punya perspektif. Kalau kita tengok dalam perspektif tu, satu perspektif tu juga merupakan seperti kita melihat dalam satu frame. Jadi nak mengetahuinya tu, kalau dah dilatih B2B dan kita ada orang kata mentor dia, orang coach, insya-Allah dia boleh dapat memahaminya. Dan di sini juga kita boleh tahu bagaimana frame tu boleh distort ataupun frame tu boleh halang daripada kita melihat sesuatu. Dan kadang-kadang ni frame tu juga menyebabkan berlaku frame apa kata dia punya blind spot. Blind spot. Biasa kita buat kita tak nampak lah frame, kita tak dapat melihat orang sebelah kanan kita, especially dia rapat dengan kita tak nampak macam tak ada kereta. Tetapi dia ada. Sebab tu sekarang ni dia buat mirror, banyak mirror dan pintu banyak kan gunakan kamera dan sebagainya. Okey, bagaimanakah frame ini digunakan pakai? Dia ni frame ni juga dia mengeluarkan kadang-kadang satu filter. Dia filter penampisan kepada apa yang kita boleh tengok. Apa yang kita boleh tengok terang, apa yang kita tak terang dan sebagainya. Misalnya, kadang-kadang frame ni juga dia merupakan satu pengawasan, dia kontrol pada maklumat yang kita terima. Information dia. Dia boleh menghadkan fahaman apa yang kita melihat dan sesuatu yang kita sedang hadapi. Dan bukan itu saja, frame ni mustahak sebab dia juga boleh menyebabkan kita halang langsung tak tengok benda lain. Kalau kita duduk dalam kotak macam ni, kita tengok tingkap kita begini, kita tak boleh tengok kanan kiri dah, kita kena straight. Jadi situ keadaannya. Tapi ingat, tidak ada satu window pun yang boleh membenarkan kita melihat keseluruhannya. Maksud dia kita tak boleh melihat dari segi entire panorama. Panorama. Kita tak boleh tengok dalam keadaan panorama. Panorama. Kita tak boleh melihat dalam keadaan tu. Jadi kita menghadkan pandangan kita mengikut kemampuan frame yang kita ada. Tetapi misalnya frame kita yang sama, kita duduk tengok yang sama, tapi kalau frame tu naik ke atas lagi tinggi, maka lagi luas perspektif pandangan kita. Sebab itu bila orang cakap dia mula dengan bigger picture, frame, bigger frame, and then go to small picture, go to small frame. Itu dia. Yang kedua, kadang-kadang frame tu dengan sendiri susah juga kadang-kadang kita nak tengok. Kerana frame tu menghalangkan kita melihat. Bukan saja kita nak boleh orang kata melihat, kalau kita duduk di tingkap gitu, kalau kita unduk ke belakang pada tingkap tu, apa yang kita nampak takat tu ya kita tak boleh tengok lah. Jadi kalau kita unduk belakang pun, frame kita tak benarkan sebab dia menghalang kita melihat perspektif lain-lain. Pasal kita duduk dalam kaedah yang tutup. Macam tu kuda, kalau racing dia tutup tuan-tuan, dia mata, dia boleh tengok straight ya, tak nampak kanan kiri. Right. Yang ketiga, frame ni dia nampak kadang-kadang komplit lah kita tahu. Banyak keselesaan kita melihat. Dan di samping itu juga, dia ni secara langsung meringkaskan makna yang kita lihat, meringkaskan pandangan kita, memudahkan kita punya fokus. Jadi kita tumpu pada situ saja. Tapi itu bila pakai orang pakai kamera, dia ada lenses. So lenses ni akan melebarkan, mengencutkan. Begitulah dia pakai gimbal. Yang mana gimbal, ambil kamera dan sebagainya, memudahkan pergerakan, gambar tak bergegar dan sebagainya. Kadang-kadang, mereka pun frame ni juga tak membenarkan kita melihat sesuatu atau benda secara meluas. Dia terhad pada kemampuan yang dia ada waktu itu. Menyebabkan berlaku gap, jurang apa yang kita nampak dengan tidak nampak. Itu kata frame. Ini saya bagi penerangan frame. Lagi satu juga, pemikiran kita ni kadang-kadang bila kita tak nampak, idea kita akan dengan sendirinya akan bagi idea. Dia fill up the gap. Menunjuk kata masa itulah kita tertakluk pada pengalaman kita, konteks yang kita lalui. Apa saja kita lalui, dia merupakan satu bahan maklumat ataupun background yang akan membantu kita mencerita ataupun kita mentafsirkan sesuatu yang kita melihat dalam pandangan mata kita. Kadang-kadang kalau dengan keadaan macam tu, kita tak nampak sesuatu yang hilang. Misalnya kalau kita tengok sini, orang tu lalu depan kita, kadang-kadang kita tak nampak. Dia lalu depan kita, kita tak nampak. Dah terlepas pun tengok, tadi ada kita nampak Mr. A lalu. Yang tu kata missing. Sebab keadaan kita menyebab kita tak nampak. Macam tu juga orang cakap. Kadang-kadang orang cakap kepada kita, sesuatu yang cakap kita, dia pun tak ingat balik kadang-kadang. Dan kadang-kadang, dia kata dia teringat. Tetapi
coach ada satu teknik cakapan yang menyebabkan dia boleh record. Bila cakap tu boleh teringat. Waktu saya melihat tu saya pun nampak je Mr. A. Itulah skillnya bila kita ketahui frame. Frame ni merupakan sesuatu yang eksklusif je. Maksud dia kita kena melihat frame tu tiap-tiap satu setiap masa. Dalam satu masa. Sebab tu gambar yang kita tengok ni dia ada bermultiple frame. Jadi bila gambar yang sama, bila frame dia bergerak yang pantas, kita nampak dia tu bergerak. Itu dia. Frame. Kemudian lagi satu juga, kita tak boleh melihat frame yang banyak. Sekaligus kita tak boleh tengok. Multiple tu tak boleh. Bagaimana pula? Sebab misalnya, kalau saya tengok utara, saya tak boleh tengok selatan. Saya tengok utara, saya tak tengok barat. Saya tak boleh tengok utara, saya tak boleh tengok timur. Sebab tu, saya kena satu persatu. Jadi, sebab tu orang kata kita mana ada mata belakang kan. Belakang nak tengok belakang, kita kena ada frame yang melihat ke belakang, iaitu cermin. Cermin di belakang. Cermin untuk melihat belakang. Tapi bila kita mandu, jarang kita tengok ke belakang. Tapi kita sekala tengok kereta di belakang dan sebagainya. Especially waktu kita nak memotong. Maka frame yang kedua kita gunakan bila kita nak memotong. Dan ni ada 3 frame. Satu frame yang tengok depan, kedua frame yang tengok belakang, ketiga 4. Ketiga tengok frame, tengok kereta kanan, keempat nampak frame tengok ke kiri. Dia ada cermin, dia panggil rear mirrors. Cermin belakang. Tu kata frame, itu keadaan yang fizikal kita nampak. Dan last kali, tadi kalau saya dah terang 4, kadang-kadang frame ni menyebabkan dia sticky, dia melekat ataupun kita hook. Tapi itu orang kata psikologi hook. That means you speak from what you understand. You terpaku pada benda tu. Sticky. Jadi you tak boleh nak ubah. Kalau dia cakap yang tu ya, pasal dia nampak yang tu ya, dia tak boleh ubah frame lain. Sebab tu kalau kita tak mau ubah tu kadang-kadang kita stick to our own ideas. Benda yang boleh kita fikir lain, kita tak nak. Dan especially nak pergi agility memerlukan banyak pendedahan dan perubahan dalam frame. Satu lagi, bila kita dah lock kepada satu frame, susahlah kita nak switch kepada frame lain. Kalau kita duduk dalam satu pandangan, dia tak boleh tengok pandangan lain dah. Sampai itu kalau orang setengah dia suka tengok berpagaian. Jadi ini pun secara langsung menyebabkan kita selalu menggunakan frame dalam keadaan yang sedar, conscious. Kita sedar. Tapi kalau kita tak ada frame macam tu, kita tak boleh melihat. Misalnya cermin mata tengok is a frame. Bila kita buat di cermin mata tu hijau, kita tengok semua alam hijau. Buah merah, semua merah. Ada dalam frame tu. Dan satu lagi, bila orang dalam keadaan emotional attachment, bila dia melihat frame dia dengan guna perasaan dia, maka di sinilah nak ubah frame tu cukup susah dan very challenging dan very threatening, menakutkan. Jadi one of the frame dia guna ialah tengok problem. Susah dia nak ubah. Bila kita cakap satu, dia akan tengok problem kat kita. Dia kata mula dah, dia cakap dah. Padahal kawan tu tak berniat dia tu, tapi dia tu dah stick dengan benda dalam kepala dia. Dia dah ulang dah, berapa ribu kali dah ulang. Selalu kita guna pakai benda tu. Unconsciously. Tetapi guna alat ni ialah untuk membantu kita punya klien. Jadi saya bagi 5 kaedah frame. Dan frame ni juga digunakan dalam bentuk pembentukan soalan. Mai kepada pelaksanaannya. Okey, saya nampak ni, terima kasih kepada Cik Muhammad Nizam. Okey, dia sibuk, dia share dulu. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan yang melihat ni, sulung share. Ya. Terima kasih. Puan Rosita Talib kata Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi minta Cikgu Jinggo, Hanan, Puan Rosita Talib dan Muhammad Nizam. Sila share dulu. Ya. Lagi you boleh tengok balik daripada sharing tu. Kalau you tak sharing nanti dia hilang. Jenuh nak cari. Ya. Bila share tu dia stick dia punya frame. Jadi 5 kaedah yang tunjuk beri sedikit banyak secara kasar frame ni. Begitu juga kalau orang yang menggunakan bidang-bidang disiplin lain, terapi dan sebagainya, dia akan guna frame tu. Jadi frame tu kalau tengok merupakan structure of thinking. Cara kita berfikir. Cara kita mengupakan sesuatu. Misalnya kalau seseorang yang deal dengan jual beli atau penukaran ada dalam transaction, of course dia punya frame dia kata hubungan, itu relationship.
Relationship is salah satu frame. Dia merupakan salah satu structure. Structure. Dan orang yang selalunya komplain kat kita, dia melihat satu dari segi potensial yang ada kebaikan pada dia. Ini dia punya frame yang gini, kita kena pakai information, free information. Kita boleh terima lah. Kalau kita stick to one semua betul, ada masalah, memang kita tak boleh terima. Itu naik kita punya nadi, darah kita pun naik, darah tinggi pun naik. Begitu dalam pembincangan. Bila kita buat competition, salah satu frame yang kita pakai ialah win-lose. Untung dan rugi. Dan kita telah maklumkan bahawa kita ni Tuhan bagi dah. Untung sabut, untung tenggelam itu nasib. Nah, begitu juga bila kita nak buat problem solving. Kadang-kadang dia kena adalah salah konsep win-win. Kalau nak untung, kita untung semua. Bila kita berdepan competitors, kita gunakan satu, orang kata frame. Salah satunya dia kata organisasi menggunakan cara mana dia boleh dapat pelanggan lagi. Dan dia terhad mengikut kemampuan, ada sumber-sumber ada kepada dia. Sepertinya alat-alat dia, community, financial dan sebagainya. Dan kalau dia boleh melihat satu dalam bentuk keuntungan kepada syarikat, secara tak langsung dia berpanjangan. Melihat satu everything dia kena perbetul, update dan sebagainya. Dan itu sedikit banyak some competing thinking frame namanya. Frame ni merupakan thinking. Thinking frame adalah cara yang saya cakap tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau ikut saya cakap ni dah saya cakap lebih kurang 20 minit ya. 15 atau 20 minit. Sekiranya pasal keadaan ni orang kata cuaca sekarang ni guruh gabung-gabung jadi takut terputus. Saya cakap saya break sekejap so dia boleh ulang balik. So terima kasih, betul lah seperti mana yang ditulis Puan Rosita Talib, 5 kaedah structure of thinking in term of frames. Frames ni ataupun structure of thinking. Jadi sebab itu kita reframing. Bila dia tukar framing the question, reframing the question. Bila saya cakap you sebut ayat tu betul, you boleh cerita satu lagi tak benda yang sama tapi dalam kaedah yang berlainan. Itu kita reframing atau kita apa? Paraphrasing dan rephrase. Kita rephrase, dia berbentuk memberi framing. Jadi di sinilah saya membantu sikit sahabat-sahabat kita. Terima kasih pada Rosita yang menulis 5 kaedah structure of thinking. Okey. Structure of thinking ni menyebabkan cara penggunaannya ada sebab dia dilatih dan dibimbing oleh coach dan mentor. Sebab tu bila kita buat skrip cakap, saya tak pandai bahagian terapi dan sebagainya, dia ada skrip. Sebab tu kan dia ada, kalau keadaan macam ni dia guna skrip macam ni. Skrip tu merupakan satu frame. Ikut kaedah dia. Macam orang takut dan sebagainya, dia takut nak lift. Macam mana frame kita nak ubah dia. Orang takut dengan lipas, macam mana frame nak ubah dia. Semua ni ada tuan-tuan dan puan-puan. So, saya bagi mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu pada saya, tuan-tuan dan puan lebih hebat. Cuma saya beri makna kepada benda yang kita belajar. Kadang-kadang kita belajar, kita tak tahu apa pun. Kita hafal saja. Jadi kita terbeku itu kata fix, dia melekat, sticky, dia tak boleh bergerak. Orang lain cakap lebih daripada kita ya. Kita rasa dia terror daripada kita naik angin. Ada juga jenis orang macam tu. Dia kata kita kutuk dia kata kita hina dia. Padahal kita tak kata dia pun. Dia sendiri dengan keadaan dia. Membuat tuduhan demikian kepada orang bercakap. Orang tu tak kenal dia pun. Dia main sekali dia dengar khusus kita, dia rasa macam kita kata kat dia. Tapi bukan kita ada niat macam tu. Itu dia sticky, dia fix pada one frames. Itu saya bagi contoh. Dan sekiranya sekarang ni kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya. Saya ingat mungkin tetamu pun tak boleh nak masuk. Saya tahu pasal saya punya tempat ni guruh, tapi hujan sekejap, tapi tak hujan lah, tapi guruh masih ada. Yang takut orang kata line, misalnya kita line kita terputus. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, saya tujukan sahabat kita yang dapat melihat ni semua. Saya tahu Cik Umar Nizam dia sekerja, dia ada kerja. Puan Rosita Talib, Cikgu Jinggo, kalau Cikgu Jinggo masih ada, dan juga Cik Hanan. Kalau ada apa-apa soalan, sila tulis dan saya cuba menjawab soalan yang ditanya. Jadi di dalam soalan ni, begitulah bagaimana yang kita mencipta soalan di dalam framing. Tetapi kita kena mendengar dulu apa yang dia cakap. Jadi kalau kita tak dengar apa yang dia itu cakap, kita tanya soalan yang tak relevan. Frame dia tak sama dengan dia, maka menyusahkan orang yang kita nak bantu. Bahkan kita menjadi gundah gulana, anxiety dan sebagainya.
Okey, lagi satu auto macam Puan Rosita kata, bagaimana nak elak dari fixed to one frame. Ini kena berlatih. Fixed to one frame, that means you must learn to be open mind. Kita tiba istighfar. Tapi itu saya kata dengar dengan seadanya. Tidak ada frame. Tidak ada fix sesuatu yang kita mengharapkan. Yang bahayanya kita mendengar orang tu bercakap, kita cuba nak beri jawapan, kita dapat jawapan, daripada jawapan tu kita cipta soalan. Dan soalan tu kita tanya dengan dia dengan harapan, dia bagi jawab yang mana kita harapkan betul dalam pemikiran kita. Itu dia panggil leading question. Question macam tu dalam coaching, sekali-sekala terlepas buat tak apa. Tapi sekali buat tak boleh, tak digalakkan. Dia kena be open-ended. Soalan nak bertanya tu mestilah terbuka. Jadi kalau kita hard pada satu, itu kita fix to one frame. Kita fix pada satu kaedah saja. Dia tanya mengapa dan benar sampai habis. Mengapa? Tak salah. Tapi orang kadang nak berang. Mengapa kan? Tapi memang pun soalan mengapa tu yang one of those things you consider as very powerful. Question yang kita kata power soalan. Tapi nak cipta soalan tu kena dilatih dengan skill dan dibantu oleh mentor coach yang berpengalaman. Jadi terima kasih kepada Puan Rosita. So nampak gaya saya tahu Puan pun cuba menggunakan sedikit, tetapi ini yang saya cerita ni merupakan satu explicit knowledge yang tuan-tuan boleh nampak. Tapi bila tuan-tuan dalam keadaan berbincang dengan seseorang, masa tu lah kita memerlukan pengalaman, latihan, bimbingan dan praktikal yang to be. Sebab bila kita bercakap dengan orang waktu itu, masa tu kadang-kadang kita menyampaikan fix to one frame. Sebab itu dia tanya one soalan, tak nampak lain. Tapi itu kena dilatih. Dan salah satu yang boleh kesan pada frame kita ialah feeling, perasaan kita. Apabila frame gitu, dia dihubungkan dengan perasaan, maka susah nak ubah frame tu. Itu kita sticky. Itu kita fix to one frame. Dan setengah orang dia fix to frame to a physical. Dia tengok sesuatu muka dia kira tak suka. Dia tengok muka macam ni, orang ni dia kata tak betul dan sebagainya. Itu dah judgmental. Frame yang dia pakai itulah menyebabkan dia jadi judgmental. Dan dia takluk kepada intipati, pendedahan, pengalaman dia lalui dan dia fix that idea sebagai satu source, sumber penglihatan dia. Itu yang katakan fix. Jadi nak kena tu, sebab tu nak berlatih dengan seadanya. Itu yang kata pendengaran kena dilatih. Dan kadang-kadang kita tak boleh mendengar yang lain, kita nampak problem ya. Apa dia cakap, terus kita cari problem. Esok mula-mula kerja sekali, apa masalah problem you? Padahal tu korang tu tak ada problem pun. Kita tanya apa dia problem. So dia cari problem lah. Because kita minta dia problem. Melainkan lah macam you therapy, memang orang maju buat you ada problem. Cuba you ubah, jangan tanya problem. Ada yang timbul problem tu? You jawab. Melainkan kalau dia kata, I have a problem, baru kita tanya. Tapi dia dah tulis ada problem, kita bagi dia cerita dulu. Kadang-kadang dia straight dengan problem. Maka kita dah fix to one area. Kita tak perlu melihat lagi background. Apa yang mempengaruhinya. Suasana macam mana, keluarga dia macam kita hilang. Kita tak tahu. Sebab benda terapi ni, kadang-kadang dia kena move backward ke belakang banyak. Dia ada orang kata, terletak pada pendidikan, pendedahan dan sebagainya. Dan kalau kita dilatih, dia banyak kawan-kawan kita, dia telah tunggu power pasal putih, cakap grammar pun bagus. Orang cakap biasa pun dia pun betul. Because dia punya frame dia macam tu. Dia kira nak cari salah orang lah. Sedangkan orang tulis dalam WhatsApp pun tulis tak elok tu. Spelling tak betul, bahasa tak betul. Tapi lah tak ada berlaku macam tu dah. Dia tulis tak betul pun, dia pun join sekali tak betul. Sebab frame tu menyebabkan kita tengok pada satu benda dan kita tak tahu nak ubah. Jadi sampai dia pencen pun dia buat panggil macam tu lah. Ni tulis ni bahasa tak betul ni, grammar tak betul ni. Rupanya first thing dia tengok, cari problem. Yang pertama tengok, cari mistake. Yang tiga cari mana, yang mana kelemahan dia. Macam orang nak ambil exam, kalau saya jadi correct paper, saya cari mana saya bagi point. Bila saya dapat point, sambil tu dia cerita yang menghalang dapat point, baru boleh. Kalau tapi cari mistake dulu, banyak kan, bahasa dia pun banyak, hutang lantang pun dah. Kan? Jadi itu kaedah dia. Dan kadang-kadang frame ni menyebabkan seseorang yang ada banyak pengalaman ni memudahkan orang tu buat coaching. Alright. So saya dah cakap dekat 40 minit. Saya ingat saya ingin maklumkan mungkin yang dah minta ni macam Puan Rosita, Cik Hanan, Puan apa nama? Cikgu Hefni
Hafni kalau dia datang, insyaAllah petang ni tuan-tuan akan dapat besok punya Zoom punya invitation. Tuan-tuan akan dapat hari ni lah. So kita akan start esok pagi ke 8 dan kita tamat 9 lebih gitu sikit. Dan saya harap boleh dapat on time lah untuk besok. Jadi hari ni tolong share lah. Saya tahu banyak orang tak boleh masuk, tempat dah mula hujan. Saya tengok Cikgu Jinggo pun masuk tadi dan dia maklum apa kata hujan dah mula turun di Kuala Lumpur. So bila hujan turun tu seperti kita tahu dia memanglah kadang-kadang dia ganggu kita punya internet line. Ikut komen apa yang ditulis oleh Cik Hanan ni, bolehkah kita tukarkan frame yang problem tu ke frame yang lebih luas? Okey. Boleh terang lagi problem tu kepada frame yang lebih luas. Maksud dia macam mana? Bagaimana cara untuk ubah ya? Oh. Senang saja. Kalau dia tanya kalau dia tanya kan dia bercakap tukarkan yang problem tu ke frame yang lebih luas. Maksud dia macam mana? Kalau dia cerita problem kat kita, semua kita nak tahu saya tak faham problem tu, maka dia kena cerita kat you. Itu maksud dia. You kata yang tu satu problem. Dia cerita, macam mana yang katakan yang ni sebagai satu problem? Maka dia melebarkan lagi cerita pasal problem tu. Maksud you tanya bagaimana untuk ubah ya. Kita tak ubah dia lagi. Sebab kita tak boleh ubah, tapi cara kita bertanya boleh menyebabkan dia punya frame tu berubah. Looking for solution. Kalau tiap hari dia tengok problem ya, dia tak jumpa lah solution. Because dia duk searching for problem. Jadi kalau dia ada fikiran, macam ni saya kena buat pilihan macam ni. Cara bertanya tu menyebab berlakunya bagi dia pilihan. Tapi cara kita tanya tu, kita tak bagi pilihan kat dia. Ini saya cakap dalam bentuk coaching. Kalau bentuk hipnoterapi tu, you tertakluklah pada kaedah dia. Itu cara ringkas yang saya cakap. Apa yang saya maklumkan di sini. Terima kasih. Saya harap maklumat ringkas tu sikit banyak membantu Cik Hanan. Sebab penggunaan dia ni tertakluk kaedah cara macam kita guna untuk apa. Okey, kalau kita nak tanya orang masalah nak cari ni, memang ada teknik dia. Tapi saya melihat daripada coaching ni orang datang dengan keadaan yang sihat, dia dah sihat, nak pergi lagi sihat. Itu cara dia. Walaupun dia kata dalam sihat tu, kadang-kadang dia tak nampak jalan yang bawa dia lebih baik daripada apa yang ada. Maka di situlah framing yang kita tanya menyebabkan dia langkah ke arah lain yang dulu sebelum tu dia rasa macam tabu, susah dia nak melangkah. Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat saya dah cakap lebih kurang 40 minit. Terima kasih soalan yang tanya. Kalau ada apa-apa lagi tulis pasal frame ni Cik Hanan supaya saya boleh terangkan lagi. Dan bagaimana cara untuk ubahnya. Kita tak ubah dia. Kita cuma bagi pilihan kat dia. Pilihan macam mana? Bukan kita bagi soalan yang berbentuk. Selain pada melihat problem, melihat apa yang lagi you boleh lihat. Dia kata, saya tengoklah cara-cara dia sikit. Yang cara dia sikit tu apa dia tengok. So dikembangkan daripada yang problem tadi, peran yang sikit tu. Kadang-kadang sikit tu lah ada solution dia. Dia ada jawapan pada situ. Jadi kita pertama kali, kita kena clear dengan bahasa kita. Kedua, intonation kita yang besar. Dalam communication ni, 3% saja ataupun 7% saja apa yang konten yang disebut. Daripada how we say also play important role. Tukaran konten tu bagus. Tapi cara kita tanya tu, cara kita cakap menyebabkan tujuan matlamat kita tak sampai. Maka sebab tu dia perlu dilatih. Di coaching dia latih benda ni. Dia latih cara nak gunakan. Because area lain dia guna tu straight away nak dapat idea. Sedangkan cara kita buat dia menjadi softener, memudahkan seseorang tu memahami dan mencari idea jalan untuk menyelesaikan sesuatu. Okey, kalau tidak ada apa-apa dah, saya ingat saya berhenti setakat ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang mana telah pun register, insya-Allah tuan-tuan dan puan semua akan dapat email. Email untuk masuk esok. Dan saya abang esok kita mula pukul 8, kau boleh masuk awal sikit. Ya, insya-Allah pada Sabtu orang cuti. Saya ucapkan terima kasih syabas kepada sahabat-sahabat yang masuk. Saya tahu hari ini orang masih bekerja, orang nak balik pun tak boleh. Kalau hujan lebat, masih dalam jabat, mungkin lain kat area tak elok sebenarnya. Yang mana dapat masuk tadi, tolong sharekan. Bila share, malam ni kita boleh tengok balik recording. Alright? Tak ada apa-apa. Ucapan terima kasih kepada Cik Hanan, Puan Rosita, Puan Hifni tak mari ya ni, Cikgu Jinggo, lain-lain sahabat lain yang saya nak nampak.
InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat mengikuti ini. Terima kasih kerana beri maklumat. Topik ni very interesting. Tapi bila ada interaksi baru boleh melihat. Ini nak bagi makna tu dulu. Faham makna tu jelas dulu baru senang buat. Kadang-kadang kita mengajar, kita tak tahu makna. Jadi kita tahu makna, itu pendekatan pertama. Syabas, terima kasih yang datang ni. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, tak clear cakap, bahasa tak elok, cara cakap tak smart nak buat macam mana. Itulah saya. I am what I am, not what I have. What I have, I can forget it. I can lupa dan sebagainya. What I am, here you are. That's how I am is. Itu yang kata saya. Syakir Mustafa, Master Certified Developmental Coach for Asia Pacific Region. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada yang dapat masuk. So tolong share dan tolong share so that tuan-tuan boleh dapat melihat lagi apa yang saya sampaikan. Dan Alhamdulillah, terima kasih interaksi dengan Puan Rozita dan Cik Hanan memberi banyak maklumat kepada anda sekalian. Sebab pertanyaan yang ditanyakan oleh Puan Rozita dan Cik Hanan tadi menyebabkan berlakunya perubahan frame, maka berlakulah perubahan jawapan, maka berlakulah perubahan soalan. Soalan adalah cara membantu untuk manusia berfikir. Di dalam soalan juga menyebabkan manusia boleh merubah perasaan dia daripada suka pada duka, pada duka pada suka dan sebagainya, ikut kaedah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya ingat setakat ini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah, yang mana mengikuti kursus saya besok, kita jumpa tuan-tuan dan puan pukul 8. Harap masuk awal sikit. Bila dah terima email saya tu, kata dah terima, maklum telah terima. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Besok pagi, pukul 8 hingga 9, kita ada special 1 hour over training on basic asas coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.